Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang ke channel YouTube saya, Abu Rayyan. Di sini saya akan menghimpunkan ataupun mengumpulkan bahan-bahan pengajaran yang berkaitan dengan subjek pendidikan Islam tahun 3. Baik. Jika kamu mahukan ataupun mencari bahan-bahan video yang sebelum ini ataupun kelas-kelas yang akan datang, kamu boleh semak semula video itu di channel YouTube ini. Okey. Baik, untuk hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita di bawah bidang ibadah. Di bawah bidang ibadah, unit ketiga, tajuknya ialah bacaan wajib solatku. Bacaan wajib solatku. Kita tahu di dalam solat kita ada melakukan perbuatan dan juga bacaan. Untuk kali ini kita akan pergi lebih detail yang berkaitan dengan bacaan dan kita nak tahu apakah yang dinamakan bacaan wajib. Okay, kita teruskan. Selain itu, selain kita mengenali yang mana satukah bacaan wajib dalam solat, kita nak belajar apa lagi pada kali ini? Apa yang awak akan belajar pada kali ini ialah kita nak tahu apakah kesan perbuatan solat pada tubuh badan. Bila kita mengerjakan solat ni, apakah manfaat yang tubuh badan kita akan dapat? Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tahu apakah maksud bacaan wajib dalam solat kita tu. Bila kita tahu maksud dia, kita tahu hukum dia, maka solat kita akan lebih berkualiti. Yang ketiga, kita nak tahu juga jika tertinggal bacaan wajib dalam solat, bagaimana dengan solat yang kita lakukan? Adakah sah ataupun kita kena ulang semula solat kita tadi? Jadi awak akan belajar pada kali ini. Kita pergi yang pertama. Okey. Bacaan wajib dalam solat. Seperti awak lihat dalam gambar ni, kesemuanya ada 5. Yang pertama namanya takbiratul ihram. Cuba ikut. Takbiratul ihram. Yang kedua, al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang ketiga, tasyahud. Tasyahud. Yang keempat, selawat pada Nabi. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, ucap salam pertama. Kita akan pergi satu persatu selepas ini dengan lebih detail lagi. Jadi yang perlu awak tahu, bacaan wajib dalam solat itu ada 5. Takbiratul ihram, al-Fatihah, tasyahud, selawat pada Nabi dan juga ucap salam pertama. Kita teruskan lagi untuk yang pertama, iaitu takbiratul ihram. Apakah dia takbiratul ihram? Takbiratul ihram ini ialah perbuatan di mana kita memulakan solat dengan mengangkat kedua tangan ke paras telinga dan kita akan melafazkan bacaan Allahu Akbar. Inilah yang dinamakan bacaan wajib di dalam solat. Bermakna jika kamu tak lafazkan kalimah ataupun lafaz Allahu Akbar yang merupakan bacaan wajib, solat kita tadi tidak diterima. Itu maksud dia. Okey. Apa yang Ustaz perhatikan sebelum ni, ada orang solat langsung tak buka mulut untuk melafazkan kalimah Allah. Mungkin dia sebut di dalam hati. Itu yang tak dikatakan lafaz. Lafaz ini mesti dilafazkan dengan mulut dan didengari dengan telinga sendiri. Itu baru dikira lafaz. Kalau angkat takbir sahaja, tak dinamakan lafaz. Okey, baik. Jadi kat sini Ustaz nak kongsikan juga manfaat bila kita melaksanakan ibadah solat. Apakah manfaat dari segi pandangan sains terhadap tubuh badan kita? Okay, cuba awak tengok, perhatikan gambar ini. Bila kita memulakan solat dengan takbiratul ihram, kita mestilah berada pada posisi berdiri tegak untuk orang yang sihat. Kecuali lah kalau dia sakit, dia dibenarkan untuk duduk dan sebagainya. Cuba awak perhatikan kat sini, bila kita berdiri tegak, kajian sains yang dilakukan oleh Fatimah Ibrahim
Menunjukkan apa dia? Bila kita melaksanakan berdiri tegak sewaktu takbiratul ihram, ada manfaat yang diterima oleh tubuh badan kita. Antaranya, dapat meredakan sakit belakang 25%. Kemudian, dapat meredakan, dapat mengurangkan sakit lutut 52%. Kemudian, dapat melegakan sakit buku lali. Panggil apa ni? Ankle. Dan seterusnya, meredakan juga sakit-sakit di ibu jari kaki. Kerana apa? Bila kita berdiri tegak macam ni, saluran darah kita berjalan dengan baik sekali. Okey, selain itu, dalam kajian itu mendapati apa dia? Waktu kita mengangkat takbiratul ihram ni, darah beroksigen yang membawa nutrien itu dapat disalurkan di dalam sel-sel badan dengan banyak. Itu dari segi sudut sainsnya. Okey. Biasanya ataupun selepas kita mengangkat takbiratul ihram ni, tangan itu kita akan letakkan di mana? Kita akan letakkan di antara pusat dan dada. Dengan cara kita menyilangkan tangan kanan berada di atas tangan kiri ataupun menindihkan tangan kanan di atas tangan kiri. Okey. Itulah pelakuan yang dilakukan ataupun yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari segi teori ahli fisiologi, dia menceritakan apa dia? Dia buat kajian untuk posisi kedudukan ini. Bila kita melipatkan tangan kita, menindihkan tangan kanan di atas tangan kiri, itulah nak menunjukkan kedudukan ataupun posisi yang paling merehatkan untuk tangan. Okey. Dari segi teori ahli fisiologi, dikaji daripada posisi dan kedudukan itu, sendi siku dan sendi pergelangan tangan serta otot dari kedua-dua tangan berada dalam keadaan rehat penuh. Jadi tangan kita berehat waktu tu. Dan keadaan ini akan melancarkan pergerakan sendi dan menghindarkan dari timbulnya berbagai penyakit sendi. Okey, dapat mengurangkan sakit-sakit sendi pada tangan. Itu manfaat dia besar untuk kita. Okey, seterusnya kita pergi yang kedua, iaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah ini merujuk kepada apa? Surah Al-Fatihah. Okey, saya yakin semuanya yang dah hafal surah Al-Fatihah. Mustahil kalau tak ada antara kamu yang tak hafal surah Al-Fatihah. Kanak-kanak pun dah hafal surah Al-Fatihah. Baik. Cuma kali ini ikut bacaan ustaz. Mungkin ada yang silap ataupun yang tak tahu sebutannya, kita akan perbaiki sama-sama. Boleh? Baik, ikut bacaan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba ikut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, surah Al-Fatihah ada 7 ayat semuanya. Kalau kamu perasan, Bismillahirrahmanirrahim ni merupakan ayat yang pertama. Ada kat sini tak tulis ataupun mungkin hilang. Nombor 1, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kamu baca Al-Fatihah,
lepas angkat takbir sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka bacaan Al-Fatihah kamu tak lengkap. Ada 6 saja ayat yang kamu baca. Jadi pastikan perlu baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingat, bacaan ini semua perlu dilafazkan. Tak boleh kumak kamit mulut macam tu je. Ataupun baca dalam hati. Tak boleh. Okey, bacaan Al-Fatihah. Okey. Oh ya. Dalam surah Al-Fatihah ni ada rahsia terbesar dalam surah Al-Fatihah. Sedikit Ustaz nak tambah. Al-Fatihah ni, surah Al-Fatihah ni ada banyak nama. Ulama menceritakan lebih kurang ada 10 nama untuk surah Al-Fatihah. Antaranya, surah Al-Fatihah juga dinamakan Ummul Kitab ataupun Asasul Quran ataupun Al-Kafiyah. Ada juga yang dinamakan Asy-Syafiyah dan Ar-Ruqyah, As-Salah, Alhamdu dan sebagainya. Nak menunjukkan bahawa sesuatu ataupun seseorang yang memiliki nama ataupun kata sifat yang banyak menunjukkan sesuatu itu istimewa. Okey, jadi Al-Fatihah ni ada banyak nama dan merupakan antara surah yang banyak nama berbanding dengan surah lain, menunjukkan dalam surah Al-Fatihah ni ataupun surah Al-Fatihah ni mempunyai keistimewaannya tersendiri. Rahsianya apa dia? Ustaz nak kongsikan sikit. Al-Fatihah ini seluruh ayatnya kalau kita pelajari dengan betul dan kita amalkan, dia akan membuka segala jenis kebaikan dalam hidup kita. Sebab itulah nak berjaya di dalam surah Al-Fatihah ini adanya kunci kejayaan. Katakan kalau seseorang itu sakit, di dalam surah Al-Fatihah ini ada kesembuhan untuk cepat doanya dimakbulkan. Okey, ada rahsianya bagaimana untuk membaiki ataupun kembali sihat tubuh badan kita bila kita sakit dalam surah Al-Fatihah ni. Kemudian kalau katakan orang tu mahukan rezeki ataupun ilmu, di dalam Al-Fatihah ini adanya nilai ayat-ayat berkaitan dengan nilai-nilai apa yang perlu dibukakan. Jadi satu persatu setiap ayat di dalam surah ini ada rahsia yang terbesarnya. Dan Ustaz nak bagi tahu untuk rahsia yang terbesar ni kita akan simpan dulu. Kita akan pergi lebih lanjut bila tajuk tafsir surah Al-Fatihah nanti. Ustaz akan terangkan dengan lebih detail lagi. Okey, kita sampai situ dulu. Yang penting awak tahu Al-Fatihah ni ataupun surah Al-Fatihah merupakan bacaan wajib di dalam solat. Okey, bermakna kalau kamu tak melakukan ataupun tak membaca, tak lafazkan surah Al-Fatihah, solat kita out ataupun batal. Okey. Baik. Yang ketiga dinamakan tasyahud. Tasyahud. Tasyahud ni apa dia? Yang dipanggilkan tahiyat lah. Okey. Tasyahud. Kita lihat bacaan tasyahud. Ikut Ustaz baca. Bila dalam solat kita akan terus baca tasyahud dengan bacaan at-tahiyyatul, ikut, mubarakatus, salawatut, tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah his salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Itu cara sebutan
bacaan lafaz tasyahud. Kita cuba sekali lagi sama-sama. Ikut bacaan dengan Ustaz. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, boleh ikut ya. Ustaz tambah. Yang dibaca tadi tu inilah maksudnya. Segala ucapan selamat adalah bagi Allah dan kebahagiaan serta kebaikan. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi, dan berserta rahmat Allah dan berkatnya. Dan semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kami pula dan kepada sekalian hamba-hambanya yang soleh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Baik, itulah bacaan tasyahud. Ini sampai sini dinamakan tasyahud awal lah, tahiyat awal. Okey. Dalam solat juga kita ada selawat pada Nabi. Selawat pada Nabi juga merupakan bacaan wajib solat. Apakah selawat pada Nabi? Allahumma salli ala Muhammad. Ikut sini lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, baik. Ini juga sama. Waktu selepas kita baca tasyahud tadi, kita akan sambung dengan selawat pada Nabi. Okey, pada tasyahud awal. Tasyahud awal, bagaimana kedudukan tasyahud awal? Okey, minta maaf sekejap. Kedudukan tasyahud awal yang awak perhatikan sini dinamakan duduk antara dua sujud, ataupun kita panggilkan dia iftirash. Kerana tapak kaki diduduki, punggung kita duduk di atas tapak kaki kiri dan menjadi alas. Alas tu dinamakan firash. Manakala tapak kaki kanan ditegakkan di atas lantai dan jari kaki ditegakkan menghadap ke arah kiblat, ataupun kita katakan seperti duduk bersimpuh lah. Okay. Waktu kita duduk macam ni, kedua-dua tapak tangan berada di atas peha. Kita letak dua tapak tangan di atas peha macam ni. Dan Nabi juga meletakkan sikunya di atas peha sambil hujung jari-jarinya memegang hujung bahagian lutut. Okay, sebelum kita angkat jari telunjuk, asyhadu an la ilaha illallah, kita akan kedua-dua tangan ataupun jari itu akan diletakkan di atas lutut. Daripada kajian yang Ustaz ceritakan tadi, Fatimah Ibrahim ni, dia mendapati waktu duduk macam ni, tumit akan menekan otot-otot pangkal peha. Tumit ni akan tekan otot pangkal peha, di mana posisi waktu duduk macam ni dapat melancarkan pengaliran darah kembali ke jantung. Dan juga posisi ini juga, cara duduk macam ini juga dapat menghindarkan dan menjadi penawar kepada penyakit saraf pangkal peha. Okey, itu dari segi sudut sains lah. Okey. Baik. Yang ini maksud kepada bacaan yang kita baca tadi. Okey. Ini selawat pada Nabi. Ustaz nak share sedikit
Apakah kelebihan selawat kepada Nabi? Kalau nak ikutkan banyak kelebihan. Ada 42 kelebihan selawat kepada Nabi. Tapi dekat sini Ustaz bawakan 5 saja dulu. Selebihnya kita akan kongsi pada kelas yang akan datang. Apakah kelebihan pertama? Pertama, orang yang selalu berselawat kepada Nabi ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapat syafaat daripada Nabi di akhirat kelak. Okey, besar. Setiap pada kita sangat mengharapkan syafaat. Syafaat tu apa? Syafaat tu nanti ialah pertolongan daripada Rasulullah. Di mana pada hari kiamat tu nanti tak ada siapa yang boleh bagi pertolongan kepada manusia. Walaupun mak awak sendiri, ayah awak sendiri mintalah tolong macam mana, mereka tetap tidak dapat membantu. Yang boleh memberi syafaat pada hari akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dekat dunia ni kita kena selalu perbanyakkan selawat kepada Nabi. Yang kedua, orang yang berselawat kepada Nabi akan mendapat ganjaran 10 kali selawat daripada Allah. Allah akan memberikan ganjaran. Siapa yang selawat pada Nabi, Allah akan berselawat ke atasnya. Okay. Yang ketiga, dituliskan oleh malaikat 10 kali kebaikan, pahala dan dihapuskan 10 kejahatan. Dosa kita akan dihapuskan, 10 kebaikan, pahala akan dicatatkan. Mudah saja. Okay. Ini Ustaz ceritakan kelebihan selawat di luar solat lah. Cuma dalam solat ni awak perlu tahu selawat pada Nabi itu adalah bacaan ataupun lafaz yang wajib dalam solat. Yang keempat, segala doa yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna apa? Bermakna bila kita berselawat kepada Nabi, doa kita akan mudah Allah perkenankan. Dan yang kelima, mudah mengingat semula perkara-perkara yang lupa. Bila kita lupa, katakan kita nak bercakap sesuatu perkara tapi kita lupa. Apa yang kita nak buat? Selawat pada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah kita akan ingat semula apa yang kita lupa tadi. Okay, itu antara kelebihan selawat pada Nabi. Tapi yang pentingnya untuk tajuk ini, awak perlu tahu apa dia? Yang awak perlu tahu, bacaan selawat pada Nabi ini merupakan bacaan wajib di dalam solat. Yang kelima, ucap salam pertama. Ucap salam pertama ni waktu bila? Waktu kita dah selesai solat, kita duduk tasyahud akhir. Tadi tasyahud awal. Sekarang ni kita duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir. Lafaz Assalamualaikum warahmatullah itu merupakan lafaz wajib ataupun bacaan wajib di dalam solat. Okey, baik. Mudah saja ikut Ustaz baca. Assalamualaikum warahmatullah. Sewaktu kita lafazkan ni, dari segi perbuatannya, kita akan menoleh kepala ke arah kanan. Bila awak dah selesai ucap ini, bermakna telah selesailah perbuatan ataupun ibadah solat awak tu. Okey. Dan selepas ni biasa kita buat apa? Selepas ni kita akan ucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullah untuk menoleh ke bahagian kiri. Tapi nak bagi tahunya apa? Nak bagi tahunya bila awak toleh ke kanan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullah, selesai dah solat awak tu, dah sempurna. Baik. Ini kedudukan duduk tahiyat awal tadi. Tapi Ustaz tak ada gambar yang duduk tahiyat akhir, tapi Ustaz sharekan lah. Okay, duduk tahiyat awal tadi pun sama, dapat meredakan beberapa kesakitan kepada tubuh badan. Okey, awak tengok sini, sakit lutut, sakit pinggang belakang, ibu jari, dapat meredakan kesakitan. Okey. Kalau awak perhati dekat sini, tadi Ustaz terangkan duduk tahiyat akhir, kita tengok duduk tahiyat awal, sekarang kita tengok duduk tahiyat akhir. Waktu keadaan duduk tahiyat akhir, punggung kita didudukkan di atas rantai. Kalau tadi duduk tahiyat awal, punggung kita duduk di atas kaki kiri. Dan manakala untuk duduk tahiyat akhir, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Dan kaki kanan turut sama macam tadi, ditegakkan dengan jari kaki dibengkokkan menghadap kiblat. Okey, kita bengkokkan jari kaki untuk menghadap kiblat. Dan Dr. Fatimah juga mengatakan ketika pergerakan dari sujud ke tahiyat akhir, otot lantai pelvik akan diaktifkan
Sama seperti duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat akhir ni juga akan melancarkan pengaliran darah kembali ke jantung. Jadi itu antara manfaat dia. Perbuatan pelakuan di dalam solat memberikan kebaikan dari segi tubuh badan manusia itu sendiri. Jadi kita perlu tahu, kita solat ni bukan semata-mata untuk Allah, tetapi kebaikannya ada kembali semula kepada kita untuk sihat tubuh badan. Okay, baik. Selesai untuk tajuk ini. Baik, tugasan untuk awak ialah, Ustaz mahu awak sediakan buku tulis nombor 11, ataupun kalau tak ada nombor 11, buku tulis masa sebelum-sebelum ni pun boleh guna. Sambung saja buku tulis nombor 11 ataupun nombor 1 ke, tak kisah, janji garis 1. Kemudian Ustaz nak awak salin ke 55. Ini ke 55 bacaan wajib dalam solat. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi Ustaz nak awak buat nombor 1, awak tulis dulu tajuk dekat atasnya. Okey, bacaan wajib dalam solat. Tulis nombor 1, takbiratul ihram. Awak tulis apakah di bawah ni tu, awak tulis bacaan dia apa dia. Contohnya takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang kedua, tuliskan Al-Fatihah. Bacaan ni apa? Ustaz nak awak salin cantik-cantik. Al-Fatihah ni. Surah Al-Fatihah ni. Salin surah Al-Fatihah. Sambil tu awak hafal dan awak perbaiki bacaan. Yang ketiga, tasyahud. Ni dia punya bacaan tasyahud. Awak salin satu-satu. Untuk yang tak hafal, sambil salin, sambil baca, insya-Allah lepas tu awak boleh hafal. Maksud tak perlu. Kemudian selawat pada Nabi, pendek saja, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Dan yang terakhir, ucap salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sahaja tugasannya. Okay, jika ada persoalan ataupun pertanyaan, awak boleh tulis di komen. Okay, dan Ustaz nak minta tulis di komen nama dan juga kelas awak. Tulis nama dan juga kelas. Lepas tu tulis apa pertanyaan ataupun apa yang awak tak faham. Nanti Ustaz akan respon jawapan tu untuk video yang seterusnya, ataupun kemudian Ustaz akan khaskan untuk satu slot video untuk menjawab soalan awak tadi. Okey. Saya rasa sampai itu saja. Terima kasih atas perhatian. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk program seterusnya kita akan teruskan dengan program Khatam Al-Quran untuk membaca surah An-Nisa. Masing-masing boleh bersedia depan Al-Quran, ataupun jika tiada Al-Quran, kamu semua boleh perhatikan skrin, yang mana skrin ni saya telah sediakan teks Al-Quran, dan boleh ikut bacaan qari secara perlahan-lahan untuk memastikan sebutan makhraj dan ayat yang dibacakan itu betul. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله
واتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا